Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia dan salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa berbahagia. Saudara Salihin Usalitan, apa khabar saudara? Begitu juga dengan saudara Hafiz Wan Basirun. Waalaikumsalam. Salam kebahagiaan untuk anda semua ya, saudara Zamari Elsie, Puan Normah Osman. Begitu juga dengan saudara Pendekar Mata Satu, RFID Masyuk. Sekejap lagi, sabar saudara. Saudara Fuziwa, saudara Izzuddin, apa khabar saudara? Waalaikumsalam. Saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Hakimi Yahya, saudara Thomas Tan. Doa saya anda sihat walafiat. Begitu juga dengan Rubidin, apa khabar Abi? Doa saya anda bahagia bersama pasangan. Rawatlah cinta kasih bersama ya Ruby. Saudara Haji Afar, Muhammad Razi, saudara Ahmad Mohaini dari Subang Jaya. Apa khabar saudara Ahmad Mohaini? Nampak gayanya cuaca di kawasan kita ni hujan tak hujan, mendung saja ya saudara. Saudara Syahar Ibrahim, apa khabar? Begitu juga dengan saudara Rajani Elektronik. How are you Rajani? Saudara Raja Kamal Raja Bazian, apa khabarku? Sehat ya Sungai Petani? Begitu juga dengan saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah. Terima kasih hadir dari Tanah Merah. Moga-moga sihat walafiat ya. Saudara Long, saudara Kamal Awang, saudara Marabiah Abdullah, saudara Kazai, saudara Remy Haziq, Raja Juma, apa khabar je? Doa saya anda juga sihat. Saudara Chef Mike. Begitu juga dengan Tun Ghaffar. Apa khabar saudara? Puan Hamidah Kamat. Waalaikumsalam. Saudara Anwar Jubin, saudara Samsul Abu Hassan, saudara Syukur Jam, saudara Zai Ani daripada Papar, Sabah ya saudara Zai. Doa saya warga Sabah juga sihat walafiat. Begitu juga dengan saudara Puan Siti Zubaidah Muhammad Hanifah daripada Taiping, from Taiping with love. Dan teman-teman yang tak sempat saya wireless connection. Ini saudara. Ya saudara, kalau gangguan berlaku di Facebook, sila layari subscribe ke Instagram saudara, supaya pencerahan ini tidak terganggu ya saudara. Saudara Syukur Jamil, saudara Azlan Yusof, Darmansyah Abdullah, saudara Ismaun Muhammad daripada Besut. Apa khabar orang Besut? Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita. Hari ini hari Thaipusam saudara. Banyak pejabat-pejabat seluruh negeri cuti Thaipusam. Tetapi hari ini merupakan hari Selasa 18 Januari 2022 dan merupakan hari yang ke-671 saudara. 671 warga kita yang dijangkiti warga virus corona di negara kita saudara. Jumlah hari ini mengikut laporan daripada saudara Rio. Kadang-kadang saya terganggu apabila saya melihat pencerahan Instagram terganggu juga tadi saudara. Saudara yang di Instagram sila like and share. Saya nak tahu okey tak okey line tu. Hari ini menurut saudara Rio daripada Universiti Malaya, beliau mengirimkan laporan kepada saya bahawa berlaku penambahan. Semalam 2,342 agak melegakan, tapi rupanya tidak mampu bertahan lama saudara. Hari ini jangkitan dilaporkan sejumlah 3,245 orang warga kita yang telah dijangkiti oleh virus corona, menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan masuk hari ke-671 ialah 2,813,934 orang saudara. Kematian semalam dilaporkan adalah 16 dan ini menjadikan jumlah untuk bulan ini, bulan Januari tanggal 18 bulan, bila ada jangkitan sejumlah 3,245. Untuk bulan Januari saja sudah meningkat kepada 52,650 orang warga kita yang terkumpul saudara yang dijangkiti oleh virus corona. Semoga saudara sentiasa menjaga kebersihan diri, memastikan berlakunya penjarakan sosial. Kalau boleh tak perlu keluar rumah lah saudara, ramai-ramai ni saya seriau. Saya melihat ada peningkatannya. Saudara, jadi saya haraplah agar kita berhati-hati, kita jaga kita saudara. Baik. Terima kasih saudara Rio dari Universiti Malaya atas kiriman pencerahan itu untuk perkongsian kita bersama saudara Ismail Mali. Baik saudara, ini kita masuk sedikit itu segmen e-commerce. Jangan lupa saudara,
Hubungi saudara Al-Azhar di talian 0113304141. Saban malam saya akan memberi ruang untuk anda menghubungi Al-Azhar supaya dapat mewawarkan produk saudara. Juga Al-Azhar dia perniagaannya adalah haruman setangi bakur, menjadikan rumah ataupun bilik anda harum, mewangi, serbak, mewangi saudara. Ia adalah merupakan bakaran macam kemian tapi setangi, itu kayu daripada pati, kayu ud. Dan dia juga ada menjual wangi-wangian, itu parfum. Saya pakai Amir Al-Khud, tapi banyaklah brandnya. Kesemua minyak wangi tersebut datang daripada United Arab. Dia bukan dari sini. Dan dia punya pati ataupun basic kepada penggunaan minyak wangi tersebut adalah kayu ud, saudara. Sebab itu kekal lama dan harum. Saudara juga boleh memesan renang tuk dan baulu berdal. Itu produk ibunya melalui Al-Azhar. Tapi kalau saya tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh juga saudara hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. Tujuan saya menyatakan ini untuk anda boleh menghubungi mereka untuk menyatakan produk anda supaya dapat saya wawarkan melalui segmen e-commerce ini. Tak lama pun saudara ya. Tapi kalau berhubung dengan Siti Farehah ataupun Kanji ataupun Porridge, saudara juga boleh berhubung dengan Syauqi. Saya berdoa agar Syauqi segera sembuh daripada jatuh. Mudah-mudahan segeralah pulih. Saudara boleh berhubung dengan beliau 0123575703 untuk memesan buah-buahan di syarikat Syauqi di Kizinis. Buah-buahan kiwi, ceri, anggur dan sebagainya, saudara. Buah-buahannya murah dan adalah penghantarnya yang akan menghantar ke rumah anda. Ini untuk sekitar Lembah Kelang. Begitu juga saudara, ini produk yang terakhir kita adalah Popiah Sirah Lady Maria. Nak rasa sedap tak sedap, sila hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Berhubunglah dengan Nizam untuk mendapatkan bekalan Popiah Sirah Lady Maria. Pedas, rangup, manis dan mengasyikkan bila makan. Ya, saudara. Setakat itu saja e-commerce kita. Dan seperti biasa, kita masuk sedikit tentang naluri kehidupan. Ini bukannya saya, ini bukan ustaz, saudara. Tapi bila kawan-kawan, teman-teman menghantar, kita berkongsi antara mereka yang saya lihat ini baik untuk kita jadikan amalan, jadikan pengajaran kita. Kerana menurut hadis riwayat Al-Tabarani, menurut riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW pernah bersabda, maksudnya, bacalah Al-Quran dan menangislah. Jadi kita harus menatap dan membaca ayat suci Al-Quran itu dengan perasaan khusyuk, takwa dan penuh kehambaan kita kepada Allah SWT supaya dapat memupuk ketakwaan dalam jiwa setiap individu Muslim. Dan ini semua dapat dicapai melalui pembacaan tadabbur Al-Quran ataupun sewaktu kita mengerjakan sembahyang dan merenung, kita tertafakur tentang kejadian makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Ingat saudara, kita ni tidak ada nilai sebenarnya melainkan atas ketakwaan kita pada Allah dan juga amal ibadah kita. Lain pun tak ada saudara. Saudara boleh bergelar apa saja, tapi ingat saudara, bila kita berada di liang lahat, mereka akan panggil kita adalah jasad ataupun alarm. Tak ada lebih. Jangan lupa silakan bawa jasad itu mayat. Kita berubah nama kita dan segala-galanya. Dan saudara, orang yang alim dan punya sifat mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang akan tersentuh hatinya. Sebaik saja membaca dan mendengar ayat suci Al-Quran yang dibacakan. Kerana Allah memerintahkan kepada hamba-Nya supaya banyak beristighfar. Dalam firman-Nya bermaksud dan juga orang-orang yang sabar dalam menjunjung perintah Allah dan orang-orang yang benar perkataan dan hatinya dan orang-orang yang sentiasa taat akan perintah Allah dan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah serta orang yang beristighfar, iaitu memohon keampunan daripada Allah pada waktu sahur. Ayat ini dapat kita baca terjemahan daripada surah Al-Imran ayat yang ke-17. Saudara, sentiasalah kita ingat bahawa milik kita, diri kita ini adalah milik Allah SWT. Kepadanya jualah kita akan kembali. Saya sekarang ni menerima berita ayahanda saudara saya di kampung saya, Cikgu Zamri, mantan Timbalan Ketua UMNO Bagan Lumut, kini sedang dalam keadaan yang agak nazak. Begitu juga dengan bonda saudara saya Siti Hajar
Abdul Razak juga dalam keadaan yang tenat. Samalah kita berdoa agar mereka kembali pulih kesihatannya. Saya bila mendengar begitu, saya bertambah insaf bahawa kita ini, dunia ini saudara, hanyalah pinjam-pinjaman. Ingat saudara, itu adalah sedikit naluri kehidupan kita saudara. Dan jangan lupa mutiara kata kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Kata Cikgu Hibil, kekayaan dan harta dunia tidak mampu membeli nilai kasih sayang dari ibu bapa, adik-beradik, anak-anak dan pasangan kita serta ahli keluarga yang kita miliki. Wang kekayaan tidak mampu membeli kasih sayang saudara, nilainya. Jadi sebab itu bersyukurlah atas kehadiran mereka menjadikan hidup kita sebagai begitu nikmat dan sesuatu yang sangat indah. Bila tiada kasih sayang dalam keluarga, anak dengan bapa, anak dengan ibu, saudara mara kita, anak beranak, kalau tidak ada kasih sayang, tidak ada nilai hidup ni, tidak indah saudara. Jadi kekayaan dan harta dunia tidak mampu membeli nilai kasih sayang dari ibu bapa, adik-beradik, anak-anak dan pasangan kita serta ahli keluarga yang kita miliki. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman mutiara kata yang begitu bernilai bagi saya untuk kita hayati bersama. Hiduplah saudara dengan penuh kasih sayang bersama dengan saudara. Jangan kita hidup dengan kebencian. Kita bersahabat, kita berkenalan. Tak ada artinya kita mencetuskan perbalahan. Saya sentiasa mencipta perdamaian. Siapa saja yang sudi bersahabat dengan saya terbuka untuk mencipta perdamaian dan keikhlasan serta penuh dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Biarlah orang nak kata apa pun katalah. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan RM10,000 pengeluaran wang daripada kumpulan wang sebenar pekerja. Lenjan saya tiap-tiap malam bercakap, tak tahulah, mudah-mudahan terbuka hati mereka di kumpulan wang sebenar pekerja untuk menyantuni masalah rakyat ini, agar pencerahan saya tidak bermula lagi dengan impian moratorium dan pengeluaran wang sebenar pekerja. Memang lenjan saudara, tapi apakan daya saya harus menyuarakan juga sebab ini adalah kendak isi hati rakyat, warga bangsa yang cinta damai. Dan ingat kepada mereka yang berada di anjung kuasa, jangan berbelanja tanpa had. Kerana kalau kita berbelanja wang negara tanpa had, maka negara akan muflis. Tadi pun saya dapat juga terima culipan macam-macam berhubung dengan kedudukan ekonomi negara kita. Tapi seru nak cakap. Tapi oleh disebabkan tidak ada pihak yang benar-benar bertauliah menyatakan keadaan begitu, saya tak boleh nyatakan. Jadi apa pencerahan yang saya berikan ini, saya harus siasat dulu, betul tak betul dan sebagainya. Bukan boleh main tabu, apa ini, berita palsu. Ini jadi masalah pula kita nanti. Saudara. Baik saudara, tajuk bicara kita malam ini adalah kita masih terus berbalah. Kenapa begitu? Saudara Muhammad Faizal Santana, duit tak ada, semua kena. Tak boleh begitu, bukan UMNO yang curi saudara. Tak baik saya menuduh begitu. Jangan-jangan kita terus membuat tuduhan yang sebegitu. Sabar saudara. Saya akan berusaha untuk memberi pencerahan saudara. Jadi pencerahan kita malam ini bertajuk kita masih terus berbalah. Sebelum saya memberi pencerahan, santun dulu pantun Pak Nazil. Jangan lupa saya tengok Pak Nazil yang kaya dengan buku-buku pantunnya. Saudara boleh layari di laman maya Nazil Hashim Muhammad untuk menikmati santunan daripada Pak Nazil kita, buku-bukunya, buku-buku pantun dan sebagainya. Baik, saya kata saudara Pak Nazil, orang bergelar duduk di astaka, dada membusung, tanda kesetiaan. Sekolah vernakular membawa petaka, diizin berlangsung, membunuh perpaduan. Pak Nazir dia kata kalau astaka itu maksudnya adalah balai dalam istana. Ia tidak berdinding dan digunakan untuk upacara dan sebagainya. Jadi bagi Pak Nazir, beliau menyantuni tentang isu sekolah vernakular. Yang ini kalau kita terus izinkan, akhirnya ini adalah yang akan membunuh perpaduan sama kita. Singapura tak ada pun sekolah vernakular, negara-negara lain tak ada, kita saya ada. Tapi tak tahulah pihak berwajib, pihak pimpinan negara, apakah mereka tidak mau memikirkan permasalahan ini. Saya kata jangan jadikan isu perpaduan ini sebagai time bomb. Ini keadaannya. Kita warga yang harmonis. Kata Pak Nazir lagi, baru pindah ke Kampung Buntung, beres urusannya oleh Pak Bahadur. Kalau sudah termakan untung, susah rasanya hendak berundur. Jadi kalau dah termakan untung ni apa yang kita dapat,
termakan budi daripada orang tertentu, rasanya nak berundur susah. Sebab itu saya menasihatkan teman-teman, jangan mudah diri kita ini dibeli ataupun disogokkan oleh sesuatu. Kerana kata Pak Nazir, kalau sudah termakan untung, susah rasanya hendak berundur. Saya juga menerima kiriman daripada sahabat saya, Saudara Nordin Malik, daripada Perak Tengah. Beliau saudara boleh hubungi 013-818-7212. InsyaAllah pagi besok kabarnya Saudara Nordin Malik akan berbicara secara betul terang dalam siaran bersama dengan dalam segmen Awani Niaga pagi besok jam 9 pagi. Itu tentulah tentang menyantuni tentang iGrow beliau. Jadi saudara kalau nak mengetahui lebih lanjut lagi tentang iGrow, layari Asuk Awani pagi besok jam 9 pagi bersama dengan Saudara Nordin Malik. Ini pejuang anak muda untuk melatih anak-anak muda kita terlibat dalam industri pertanian. Kata Saudara Nordin, Kampung Gajah Jalan Berlopak, kereta Tajudin besar dan laju. Hasrat PM majukan bola sepak. Bola Vietnam lebih maju. Sebab dia mempersoalkan tentang bagaimana sukan bola sepak negara kita ni begitu cepat merosot, jauh sangat merosot. Dulu satu ketika dulu waktu yang almarhum Datuk Arun memimpin pasukan bola sepak negara, kita mencapai kejayaan yang agak membanggakan di mana negara kita berjaya untuk qualify ataupun untuk bertanding di peringkat Olimpik. Kita berjaya saudara. Itu tahun silap saya tahun 1976 77 begitulah. Dalam sukan Olimpik negara kita berjaya mencapai untuk mewakili negara Asia ini dalam sukan Olimpik, dalam sukan bola sepak. Tapi hari ini dah lebur, dah lencun selencur-lencurnya. Tak ada lagi nilai bola sepak kita ni. Bertanding dengan Vietnam pun kata Sanodin kalah sebab Vietnam lebih maju dalam sektor bola sepak. Kemudian katanya lagi, makan ayam sedap dikepak, masak bercili dicampur halia. Apa jadi Akademi Bola Sepak? Orang Perak tertanya-tanya. Ya benar, sebab satu ketika dahulu ada dilancarkan bahawa kononnya Perak nak dijadikan sebagai Akademi Bola Sepak. Tapi katanya pembangunan berjalan. Cuma akademinya tak ada. Apakah pembangunan itu merupakan bangunan ataupun rumah-rumah? Tak tahulah saya. Ini lontaran daripada Saudara Nordin yang begitu peka dengan sukan. Anak muda memang suka sukan, saudara. Baik, usai pantun kita masuk. Saya saban malam akan memberi pencerahan tentang apa yang digariskan oleh pemimpin dan orang-orang tua terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Buku tersebut adalah kiriman Tan Sri John Jaafar kepada saya, diterbitkan oleh Dewan Bahasa tahun 2000 dulu. Maka bencana akan timbul. Dijadikan tua, kepala jadi benjol. Kalau jadi tua jadi orang marah, kita orang paling enggak apa semua, kita yang benjol kepala kita. Asyik duk tepuk dahi, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu kata orang tua dululah. Dijadikan induk, akal tak betul. Memimpin umat, orang mendongkol tu marah, geram. Bila tak mati, tentulah dipukul. Itu kata orang tua dahulu supaya kita menjauhi hadirnya pemimpin yang cabul. Ini pesan daripada pimpinan terdahulu dan orang tua dahulu supaya pemimpin hari ini dan akan datang tidak terdiri dari kalangan mereka yang cabul. Kita sambung lagi malam esok dan terima kasih Tan Sri John Jaafar. Baik saudara, saya memulakan bicara kita dengan sentiasa memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube ataupun apa-apa saja channelnya, maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali kerana saya tidak ada berkemampuan untuk memantau kesemua suntingan ataupun komen-komen yang anda lakukan. Sebab itu berfikirlah terlebih dahulu sebelum anda menyunting ataupun sebelum anda menghantar kiriman dan sebagainya. Saudara, setiap itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali, saudara. Ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya tidak lain tak bukan, hanyalah untuk sekadar memberi informasi kepada warga agar warga kita berinformasi. Matlamatnya untuk memberi informasi berprinsipkan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Full stop. Jangan pula saya kata mesti ikut cakap saya. Tidak. Dan saya tidak berhasrat untuk mempengaruhi sesiapa saja. Anda bebas untuk memikirkan, menerima ataupun menolak pandangan ataupun pencerahan saya ini. Dan ingat saudara, kita adalah warga cinta damai
yang menyantuni setiap masalah dengan harmonis. Jangan maki hamon. Semalam saya nampak ada satu dua sedikit tu ada maki hamon. Sedangkan saya berbicara dengan Ketua UMNO bahagian Bangi, Datuk Dr. Yazid. Beliau adalah lawyer peguam syari'i. Baik saudara, nampak gayanya sekarang ni saudara, COVID dah mula menular yang begitu menyesakkan nafas saya tengok saudara. Kerana diberitakan hari ini seramai 44 pelajar sebuah sekolah berasrama penuh di Jalan Seliput di Kota Baru disahkan positif COVID-19. 44 orang. Menurut Pengarah Kesihatan Kelantan Dr. Zaini Husin, ini kluster membabitkan pelajar tersebut diistilahkan sebagai kluster MB Teliput. Ia bermula pada 14 Januari lalu. Jadi berdasarkan siasatan sebenarnya terdapat seramai 256 kontak rapat yang dikenal pasti setakat ini. Jadi semua kontak rapat ini telah pun diarahkan menjalani kuarantin selain dinasihatkan menjalani saringan sekiranya mengalami gejala dalam tempoh tersebut. Sehingga semalam selama 44 pelajar, saya hubungi sahabat saya, saudara Muhammad Azmi Ali di Kota Baru, dia kata benar. Dah keluar dalam TV pun katanya, iaitu selama 44 pelajar dikesan positif COVID-19. Kemudian bagaimanapun banyak orang mengatakan kononnya ini jangkitan daripada ibu yang balik daripada buat umrah dan sebagainya. Jadi sebab itu pengarah kesihatan Zaini dia kata janganlah kita membuat telahan, biarlah pihak Kementerian Kesihatan yang menyiasat. Jangan kita menyebarkan kabar-kabar berita yang belum sahih. Kerana katanya belum ada keputusan membabitkan varian Omicron bagi sampel ibu bapa pelajar berkenaan. Namun siasatan lanjut bagi mengesan punca kes COVID-19 ini sedang dilakukan. Sebab itu dia kata beliau menasihatkan orang ramai tidak menyebarkan mesej yang tidak benar kerana ini boleh menimbulkan kebimbangan di kalangan warga. Jadi kes COVID-19 ini rupanya juga berlaku di Sabah. Ini di sekolah kerana Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Masidi Manjun, dia kata satu lagi institut pendidikan telah mencetuskan kluster baru di Sabah. Kali ini membaikkan sebuah sekolah menengah di Ranau, Sabah. Kes indeks kluster Puri Ranau ini membabitkan seorang pelajar berusia 19 tahun di Sekolah Menengah Kebangsaan Ranau yang dikesan positif selepas menjalani ujian kendiri kerana gejala. Jadi ujian pengesahan COVID-19 telah dijalankan di mana kes didapati positif dan saringan terhadap rakan sekelas serta sebilik kes indeks ini dijalankan dengan 6 orang lagi dapati positif rupanya. Jadi kesemua pelajar perempuan terbabit berada dalam kategori 1 dan 2, bukanlah dalam keadaan yang tahap yang membahaya. Jadi dalam pada itu katanya pada hari Sabtu lalu Sekolah Menengah Tambunan di Tambunan juga mencetuskan kluster baru di mana terdapat sekolah tersebut terletak di Jalan Kepayan Lama. Menurut beliau terdapat lebih 30 pelajar disahkan positif COVID-19. Di Sabah, kemudian di Kedah pula, Pengarah Kesihatan Kedah Dr. Osman Wariju berkata sebuah sekolah menengah berasrama di Sungai Petani terpaksa ditutup kerana terdapat 13 pelajar disahkan positif COVID-19. Ini membabitkan pelajar sekolah itu pada 14 Januari lalu. Setakat ini katanya 61 pelajar disaring dengan 31 daripadanya positif. Jadi daripada 61 ini dah dapat positif, maka terpaksalah sekolah tersebut ditutup. Jadi nampak gayanya di Sabah, di Kedah dan juga di Kelantan. Bagaimanapun di Kampung Batu Talam, Raut pula. Akhirnya Kampung Batu Talam di Raut, Pahang bermula 19 Januari, mana besoklah tu hingga 1 Februari diadakan Perintah Kawalan Pergerakan Daerah. Itu jadi Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Batu Talam, Mukim Batu Talam di Raut, Pahang. Bermula besok, saudara. Jadi menurut Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Majlis Keselamatan Negara, Datuk Rozi Mat Saad, keputusan itu dibuat setelah meneliti pembentangan oleh Kementerian Kesihatan mengenai penilaian risiko dan trend jangkitan
COVID-19 di lokaliti tersebut. Jadi ini adalah merupakan kenyataan yang saya dapat daripada bernama yang melaporkan saya. Jadi kepada warga di Pahang juga harus berhati-hati. Saya melihat bahawa COVID ini nampaknya bukan reda tapi nampak meningkat. Sebab itu saya sentiasa saban hari saya meminta agar kita jagalah diri kita, jaga kebersihan kita. Jadi kalau saudara yang tinggal di kawasan di Batu Talam, kalau tak ada keperluan tak usahlah keluar rumah, duduk di rumah saudara. Nak buat macam mana saudara? Apabila wabak merebak, kita jaga diri kita, jaga keluarga kita. Kalau keluar rumah, pastikan kita balik, kita bersihkan diri kita dan sentiasa melakukan penjarakan sosial. Okey saudara, itu COVID. Nak bercakap tentang COVID ni tak habis-habis lagi nampak gayanya. Aduh, dah 671 hari. Hari ini sebenarnya semalam saya menerima kiriman daripada sahabat saya Datuk Hassan Ahmad. Beliau merupakan Setiausaha Agung iaitu Majlis Perunding Melayu. Dan beliau menzahirkan rasa agak kurang senangnya dengan apa yang terjadi pada beliau untuk mendapatkan RFID. Itu yang nak gantikan dengan Touch 'n Go. Katanya dia baru dapat slot booking untuk menempa RFID. Ternyata katanya Malaysia kembali kepada sistem kuno. Very user unfriendly. Jadi bukan apa tersebut. Persoalkan apakah ini kepentingan kuncu-kuncu masing-masing. Nampak gayanya dia kata kita terkebelakang 3 langkah. Jadi mereka tak sepatutnya katanya memberhentikan Smart Tag ataupun Touch 'n Go. Jadi banyak cara lain lagi untuk pihak pengendali lebuh raya, tol dalam usaha untuk mengutip tol ini bukan hanya meletakkan RFID ini sahaja. Jadi sebab itu saya kata kalau kita katakan dia orang ni penyamun, dia orang marah pada saya. Tapi itulah keadaannya. Kalau ya bila keadaan begini nampak gayanya lain tak ada. Nak ambil cari keuntungan pada rakyat. Sedangkan macam sama yang saya katakan, isu KWSP sampai sekarang tak selesai. Tertunda-tunda, masih lagi malahan Datuk Ashraf Wajidi sampai mencabar Menteri Kewangan, elok dia adakan perdebatan terbuka. Dan mereka memberikan pelbagai alasan untuk tidak mengizinkan rakyat mengeluarkan wang daripada kumpulan simpangan pekerja. Ini bukan wang milik kerajaan, ini bukan milik sesiapa, ini milik pekerja itu sendiri. Alasannya bahawa kerana ini akan memberikan suasana ataupun situasi penyimpan itu susah di masa akan datang. Itu alasannya, tak habis-habis itu saja. Sedangkan yang kita tuntut adalah 10% daripada jumlah mereka yang berkelayakan. Tapi itulah keadaannya. Dan saya tengok menjeritlah Datuk Ashraf. Mereka buat tak tahu je. Sama ada dia cabar nak buat berdebat semua, saya tidak nampak bahawa akan dilayan. Ya begitu juga dengan dalam isu RFID ini. Dan konon katanya nak menggantikan kad pintar Touch 'n Go. Dan saya juga amat terperanjat sebenarnya bila saya menerima perculipan dalam ciapan Yang Berhormat Datuk Seri Najib. Dia mengatakan bahawa syarikat Touch 'n Go yang mengendalikan sistem pemungutan ataupun pembayaran tol ini katanya kini telah bernilai 3 bilion dengan CIMB mendapat keuntungan 1.16 bilion. Saya tak tahu kenapa Datuk Seri Najib menyatakan CIMB yang untung 1.16 bilion pada tahun lalu setelah kesan kenaikan nilai syarikat Touch 'n Go. Jadi persoalannya kata Datuk Seri Najib, kenapa perlu pula mereka mahu menjual stiker RFID yang kosnya kurang daripada RM1 tapi dijual dengan harga RM35 sekeping. Jadi jika tidak mahu bagi percuma pun tak apalah, tapi bukanlah RM35. Sekadar RM5 pun okey lah. Jadi paling penting kata Datuk Seri Najib, Touch 'n Go ni perlu fokus kepada trustnya adalah e-wallet, bukan dengan keuntungan disifatkan agak melampau melalui penjualan stiker RFID ini. Jadi pimpinan sepatutnya harus menjaga kepentingan rakyat dan bukannya mengutamakan kepentingan bank. Bukan menjaga kepentingan bank-bank besar sehingga membebankan kehidupan rakyat yang sedia terbeban. Jadi saudara yang ada kereta nak bayar tol nanti kalau dah tak ada lagi Touch 'n Go, maka terpaksa menggunakan RFID. Katanya mengikut daripada cerita daripada Datuk Najib, bukan kata saya, bahawa RM35 untuk mendapatkan stiker nak ditampalkan di kereta. Dan semalam tada Cosmo melaporkan bahawa trafik tol di Bandar Seri Putra, Bangi,
sesak. Sesak teruk. Ia berpunca daripada penggunaan identifikasi frekuensi radio RFID di tol berkenaan. Jadi keadaan sesak berlaku seawal jam 7 pagi sehingga orang ramai yang nak sibuk nak ke tempat kerja tergendala. Dan ia difahamkan katanya kerana keadaan sesak itu menyebabkan pengguna jalan raya terpaksa mengambil masa selama setengah jam untuk melepasi tol. Dan ini juga dilaporkan berlaku di tol Sungai Besi apabila keadaan trafik sesak. Kira-kira 10 km panjangnya. Jadi orang ramai meluahkan rasa tidak puas hati dengan pembukaan lorong-lorong RFID yang didakwa menyebabkan kesesakan truk. Kata-katanya kereta yang masuk begitu, dia tak dapat scan tu. Masih lagi belum beroperasi sepenuhnya. Jadi pengguna juga mendakwa terdapat beberapa kenderaan terpaksa mengundurkan keretanya kerana sistem RFID ini gagal mengesan pelekat yang ditampal pada kereta mereka. Jadi semua orang tahu bahawa Lebuh Raya Utara Selatan Pelas mengumumkan akan beralih kepada sistem pembayaran transaksi tol RFID. Saya hairan kenapa nak ditukar lagi. Yang dah ada touch and go tu okey lah. Jadi saya tak faham. Kenapa perlu adanya satu sistem kutipan tol ini menggunakan sistem yang lain lagi dan rakyat terpaksa bayar lagi. Dulu kita dah beli tol. Sama tu kita ada touch and go. Kemudian kita ada satu lagi tag yang kita reload tapi ada pakai bateri tahan 6 bulan. Ini alat itu, peranti itu dulu kita beli RM100. Apa nak jadi? Touch and go punya tag tu yang kita letak kita punya kad tu. Kalau RFID ni mana tak pakai dah. Habis duit rakyat. Begitu saja terbuang. Dan datang pula RFID. Kemudian besok mungkin tukar lagi. Jadi saya kata, kenapa tak berhenti-henti menyusahkan rakyat? Jadi kalau dalam keadaan begini, saya haraplah agar pimpinan, khususnya Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kewangan mengkaji. Kaji. Jadi ini saya melihat akhirnya saudara, mereka yang mengendalikan RFID ini jadi bank lah. Sebab dia kutip duit dulu. Touch and go pun sama juga. Sebab itu touch and go untung. Sepatutnya bila kita sampai sekarang ni tol tidak ada tempat untuk nak bayar cash apa semua dekat tol-tol tertentu. Mungkin ada 1-2 tol saja, tapi tak ada lagi dah. Jadi bila sampai kat situ tak cukup kita punya nilai dalam touch and go pun menyusahkan. Ini kan pula dapat RFID lagi. Nak bayar di mana pula? Cara dia macam mana? Jadi saya hairan apakah semua rakyat yang memiliki kenderaan ini mempunyai akses untuk internet. Dan saya haraplah agar Kementerian Pengangkutan sepatutnya memikirkan sebelum meluluskan. Sebab itu saya kata sekarang ni masalahnya menteri-menteri kabinet ni buat apa ramai-ramai ni? Apakah diperhalusi masalah rakyat sebelum sesuatu pelaksanaan yang dilakukan? Yang dah ada okey, nak introduce okey, tak ada masalah. Selalu kata nak RFID, okey buatlah. Tak ada masalah. Tapi mereka yang berkendak. Bagi rakyat yang memilih, biarlah rakyat memilih. Ini tidak. Dua smart tag, betul saudara pimpinan yang menyusahkan rakyat. Saya rasa ini menyusahkan. Berilah mereka kebebasan nak guna touch and go ke, nak guna smart tag ke, nak guna RFID ke, nak gunakan apa sahaja pun gunalah, tak ada masalah. Rakyat kita ni ikut, tak ada masalah. Tetapi beri mereka kebebasan memilih. Kalau besok RFID ni dilaksanakan sepenuhnya, artinya rakyat tak ada pilihan. Ini sistem monopoli. Dan apabila orang load dalam RFID itu, seolah-olah RFID ini syarikat yang mengendalikan bank. Nampak kecil saudara, mungkin RM30, mungkin RM50, mungkin RM100. Tapi kalau dikumpul sejuta pengguna, 300 juta. Ini masalah dia sebenarnya yang kita harus lihat saudara. Ini tak ada lain, betul saudara Syahri. Lain tak ada menyusahkan rakyat. Akhirnya kerana nak gunakan tu traffic jam, orang terhalang di tol, alat sebut. Pastikan benda ni benar-benar untuk kegunaan keselesaan pengguna jalan raya. Kita ni, sistem negara kita ni, dulu kita dah minta supaya tol ditiadakan. Rakyat bayar cukai jalan. Rakyat bagai lesen. Tujuan wang itu dikumpulkan adalah untuk memastikan jalan raya kita ini sentiasa diterpelihara dan dijaga. Dan itulah sepatutnya digunakan. Dan sekarang ni bagi pula konsesi. Orang boleh kutip tol.
okeylah, rakyat setuju, tak ada masalah. Tetapi pastikan pelaksanaannya itu bukan membebankan rakyat. Bukan kita naik lagi tol ni. Dulu masa zaman almarhum Tun Razak. Almarhum Tun Razak mewujudkan lebuh raya Timur Barat daripada Kelantan sampai ke barat ini tak ada tol pun. Yang nak diwujudkan si Najib di Pen Borneo juga sepatutnya tak ada tol. Dia siapa pemilik sebenarnya syarikat konsesi tol ini? Ini perlu dijelaskan pada rakyat. Jangan-jangan dibebankan rakyat, lepas itu diadakan pula dengan sistem itu, sistem ini. Menyusahkan. Saya minta maaf lah, saya kadang-kadang bila saya mengutarakan pandangan pencerahan ini, bukan niat saya untuk mengkritik, tidak. Saya harus menyuarakan isi hati rakyat. Jadi akhirnya orang akan marah pada kerajaan, pada pimpinan negara dan hilang keyakinan. Ini masalah saya. Jadi saya nampak pula tu, okeylah, tak usah cerita RFID, tiba pula sekarang ni. Kabarnya, saya dapat laporan daripada FMT, dia kata bahawa tiba-tiba saja Jabatan Perkhidmatan Awam dan Pemerolehan Kanada menamatkan kontrak selepas dengan Supermac Corporation Berhad. Ini katanya susulan dakwaan penggunaan buruh paksa terhadap pengeluar sarung tangan kita. Jadi artinya sarung tangan kita besar kemungkinan tak boleh nak dieksport ke Kanada. Di sinilah saya katakan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Perindustrian harus menangani setiap masalah. Jika ada tuduhan mengatakan syarikat sebut ada menjalankan tenaga pekerjanya tadi daripada buruh paksa, kena siasat. Kalau perlu ambil tindakan. Ini akhirnya memalukan bila kerajaan luar mengambil tindakan pada kita. Sebab itu saya melihat kita ni semakin ketinggalan berbanding dengan negara-negara lain. Berpunca daripada kelalaian sikap pimpinan yang tak ambil peduli. Ini saya marah betul lah saudara. Mereka sekarang ni tol ganti pula dengan RFID. Kemudian sekarang ni dah ada pula masalah ini. Kemudian begitu juga dengan Kementerian Kesihatan ni. Tak habis-habis dengan masalah cucuk menyucuk, cuntik menyuntik. Saudara, kalau saya cakap lebih-lebih nanti, sekarang saya punya Facebook ni pula dah kena langgar katanya. Jadi saya tak boleh nak sebut perkataan-perkataan yang tak sepatut disebut. Jadi saya melihat keadaan sekarang ni kecelaruan berlaku. Dan akhirnya kita sama-sama kita tak berhenti-henti berbalah. Dan rakyat saling menyalah sesama. Apa yang dilakukan oleh Menteri Kesihatan? Apa dilakukan oleh Menteri Sains dan Teknologi? Apa dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian? Ini masalah serius. Dakwaan ini merupakan berdasarkan kesusunan dakwaan itu dan jangkaan garis semasa bagi keputusan audit akhir, kerajaan Kanada telah memutuskan dan Supermac Healthcare Canada bersetuju menamatkan persetujuan bersama 2 kontrak sedia ada bagi bekalan saring tangan nitril. Produk negara dah tak boleh nak jual pula dah sekarang ni. Saya tuntut Azmin Ali, jangan duk cakap pasal politik saja. Anda berada di kementerian sebut sepatutnya menyantuni setiap masalah. Bukan sedap makan gaji. Itulah bila orang kata makan gaji hutan, saya marah. Saya setuju dengan saya menteri sibuk dengan poket mereka saja. Perlu disantuni. Saya tak tahulah kenapa sekarang ni lepas satu bencana berlaku negara kita. Saya hairan dan ajaib. Apakah kepimpinan tidak menyedari permasalahan nampak kecil saudara. Nampak kecil, tetapi apabila Supermac ini diputuskan perniagaannya dengan Kanada, ini Kanada satu negara luar yang mengimport banyak barang kita. Apakah agak berlarutan pula lagi daripada Supermac ni nanti ada barangan lain pula dan akhirnya minyak sawit lagi. Saudara, jangan main-main saudara. Ini bukan satu benda yang kecil saya melihat. Dan hari ini saya dapat laporan juga. Kita semakin ketinggalan. Bahawa 2 universiti terkemuka, mereka memilih Kota Bali. Iaitu untuk mewujudkan teknologi kampus teknologinya di Serangan Village, iaitu dekat selatan dan pasar Bali. 2 kampus itu adalah kampus Massachusetts Institute of Technology dan Tsinghua University. Sekarang pelabur dari luar bukan hanya nak melabur, universiti antarabangsa daripada Massachusetts, daripada China, daripada Tsinghua, mereka juga pergi ke Indonesia, ke Bali, dan kita semakin ketinggalan. Sedikit demi sedikit kita teranjak ke belakang. Apa dah jadi negara kita ni? Dulu kita mempunyai banyak universiti dan kita mendapat
kehadiran para pelajar yang belajar di sini itu pendapatan. Saya kena jangan lupa dulu zaman pasca kemerdekaan kita menghantar pelajar-pelajar kita ke England. Jadi menjadikan England itu sebagai sebuah negara yang memperoleh pendapatan cukup besar dalam aspek pendidikan. Sebab itu Universiti Cambridge lah, Universiti Oxford lah, macam-macam universiti di London. Kerana setiap pelajar belajar berada di sana, mereka akan berbelanja tidak kurang sebulan lebih kurang 2 ke 3 ringgit. Jadi itu merupakan pendapatan negara. Tapi hari ini alhamdulillah sebab kita dah banyak kita punya universiti di sini, maka pelajar-pelajar dikurangkan. Wang tidak mengalir ke sana. Tetapi tiba-tiba sekarang ni wujud 2 universiti. Ini saya dapat kiriman daripada sahabat saya. Dia kata apa nak jadi Malaysia ni? 2 universiti iaitu MIT is a technology university in the United States. In MIT ni iaitu Massachusetts Institute Technology ini adalah merupakan universiti yang punya rating yang tinggi. Kalaulah kita dapat bawa ke Sabayjaya ke Kuala Lumpur, tentulah meningkatkan imej kita. Tapi tidak, mereka memilih Denpasar di Bali. Universiti pun ada. Jadi saya tak tahulah saudara. Dalam keadaan sekarang ni, kita berbalah sama-sama sendiri. Akhirnya kita ketinggalan. Apa yang berlaku sekarang saudara, lain tak ada. Syarikat macam tabung haji mementingkan soal pakai songkok, tak pakai songkok masa bekerja. Alhamdulillah lah. Semalam ada keluar kenyataan bahawa hotel tabung haji di Kelana Jaya tidak meneruskan syarat bahawa pekerjanya tidak memakai songkok waktu bekerja. Jadi saya heranlah. Apa yang kita buat, apa tindakan kita menyentuh soal demokrasi, menyentuh tentang parlimen, ikan dilaporkan. Kalau parlimen di England, parlimen di Amerika, parlimen di India, parlimen di Indonesia, parlimen di Jepun memutuskan sesuatu yang berhubung soal-soal korupsi sebagainya, kita pun dapat laporan. Jadi kita rakyat kita akan tanya apa hal negara yang begitu. Begitu juga rakyat mereka di sana. Dan mereka melihat apakah kita ini benar-benar serius dalam memerangi isu rasuah. Itu saja, saya tak mau sentuh yang lain saudara. Begitu juga tiba-tiba isu timur pula nanti. Isu tentang hakim yang dipertikaikan. Hakim itu adalah hakim syari'i. Sebab itu hari ini Persatuan Peguam-Peguam Muslim mahu agar menteri yang menjadi mengawal selia Jabatan Perdana Menteri Hal Agama Saudara Idris Ahmad memandang serius perpecahan di kalangan kepimpinan tertinggi syariah berhubung dakwaan hakim syari'i yang tular di media sosial. Saya tak mau sebut lebih daripada itu saudara sebab saya ini boleh benda ni masih lagi dalam perbicaraan. Namun menurut presidennya Datuk Zainul Rijal Abu Bakar, perpecahan yang terselah melalui polemik berbalas kenyataan di media. Akhirnya mereka saling berbalas kenyataan. Isu ini sebenarnya Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga haiwan agama Islam panggil je. Apa masalahnya? Dan tak perlu diperbesar-besarkan. Sekarang ni dah nular. Akhirnya di Amerika akan melaporkan Malaysians judge macam-macam lah katanya. Begitu juga di negara-negara Islam yang lain. Saya melihat kita terus berbalah. Kita masing saling ini tidak mempercayai antara sesama lain dan akhirnya negara kita terjebak dalam pandangan yang negatif oleh negara luar. Itu yang kita harus memikirkan secara tuntas. Jadi saudara Roza perasuah penyalahguna kuasa diutamakan. Saya tak mau tuduh sebab no one is guilty unless proven by the court. Jangan kita melontarkan kita punya persepsi kita. Saya tetap setuju saudara. Biarlah mahkamah mengambil keputusan. Tetapi apabila parlimen nak membincangkan, konon-kononnya sepatutnya dah buat keputusan. Semalam pun saya dah bertanya dengan Ketua UMNO bahagian Bangi. Dia pun bersetuju dengan pandangan saya. Biarlah sepatutnya diadakan siasatan dan sebagainya. Kenapa pula dah berhenti? Sebab dah buat pengumuman. Itu masalahnya saudara. Sedangkan saudara, Indonesia telah mengumumkan saudara bahawa ibu negaranya yang baru dinamakan sebagai Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur. Saya melihat gambar-gambar yang dikirimkan begitu besar, lebih hebat daripada Putrajaya. Dan ini menggambarkan keteguhan ekonomi negara tersebut. Dalam keadaan begini, bagaimana dengan kita? Perancangan mereka membangun, sebab itu menurut Menteri Suharto Mono Arfa, bahawa Presiden Jokowi telah pun bersetuju menamakan ibu kota tersebut sebagai Nusantara.
Memanglah Nusantara dulu adalah Kepulauan Nusantara. Nama pun sedap. Tapi ini akan jadi milik Indonesia. Dan mereka akan membangunkan dia punya kota raya untuk menjadi ibu negara. Tidak lagi berpusat di Jakarta. Orang lain membina kekayaan, membina kehebatan, memacu kemajuan negaranya. Kita masih lagi bertelagah. Ini yang saya lihat agak memalukan kita dan agak menyedihkan. Sedangkan rakyat bertambah ke belakang. Pelabur-pelabur berterusan memilih Indonesia, memilih Vietnam, memilih Thailand, memilih negara-negara lain. Dan kita terus ketinggalan. Jadi jasman-jasman saya tak tahulah sama ada itu soal kesan sumpah laknat. Sebagai saya tak mau sebut. Tetapi bagi saya, apa dah jadi negara kita ni? Apa dah jadi negara kita ini yang berterusan mundur? Ini keadaannya saya. Sudahlah kita menghadapi bala yang tak sepatutnya berlaku, kesan daripada pembalakan, kesan daripada kurangnya kepekaan kita tentang saliran. Semua dan akhirnya mengakibatkan banjir besar yang tak pernah kita jangkakan berlaku boleh berlaku, yang mengorbankan 50 nyawa. Dan sekarang ini pelabur-pelabur hilang. 2 universiti yang hebat mereka memilih Bali, tidak lagi. Sedangkan kita prasarana kita lengkap di Cyberjaya, lengkap selengkap-lengkapnya. Kenapa kita gagal untuk menarik? Jadi Kementerian Luar, begitu juga Kementerian Pengajian Tinggi sepatutnya berusaha mendatangi ataupun bertemu dengan Menteri Pengajian Tinggi ataupun ini Datuk Norani, pergilah ke pusat-pusat pengajian tinggi dunia, menarik sebagai pelabur supaya negara kita ini terkenal sebagai pusat ilmu. Saya rasa sedih melihat keadaan sekarang ni. Dan yang kita nampak lain tak ada kabarnya bahawa Kementerian Pengangkutan telah pun meluluskan 2 syarikat penerbangan tambang murah. Siapa yang punya tu wallahu a'lam bisawab. Saya cuba tengoklah malam besok kalau saya boleh pencerahan. Jadi lain tak ada isu poket. Saya melihat, saya tak mau menuduh saudara, tapi nampaknya isu poket. Dan kita masih lagi bertelagah. Kita masih lagi bertelagah soal tentang apa yang perlu dilakukan, khususnya di negeri Johor. Dah ada pula, dekat-dekat nak adakan pilihan raya ni, ada pula wakil rakyat yang dituduh melakukan pencabulan dan sebagainya. Bagi saya biarlah pihak polis melaksanakan tugasnya. Tetapi bagaimanapun saya melihat bahawa di Johor ni sepatutnya saya bersetuju dengan pandangan Datuk Asni. Selaku Menteri Besar Johor, dia kata pilihan raya di Johor tidak boleh untuk dielakkan, untuk diadakan. Kerana sekarang ni kedudukannya masih tidak menentu dengan hanya majoriti 1 kursi saja sokongan daripada 28-27. Anything can happen. Jadi sebab itu akhirnya yang terbaik buatkan pilihan raya, biar rakyat menentukan. Tapi kita dituduh kononnya UMNO tamak kuasa. Nak tamak kuasa macam mana kalau keadaan nak mentadbir negeri pun dalam keadaan sukar. Sebab itu kita nak pulangkan balik. Mana datangnya UMNO tamak kuasa? Hanya mereka yang merasakan mereka akan kalah saja. Merasakan bahawa kalau buat pilihan raya ini kami akan kalah. Jadi sebab itu dia orang ni tamak kuasa. Sedangkan apa yang diharapkan oleh UMNO, pimpinan UMNO nak pulangkan balik. Kita nak pulangkan balik kuasa ini kepada rakyat untuk menentukan siapa yang mereka mahu untuk mentadbir, khususnya di negeri Johor. Sebab dalam keadaan sekarang ni in the limbo. Saudara Romeo Mastai, rasuah banyak sangat Malaysia ni. Mana ada pelabur nak masuk. Ini keadaannya saudara. Jadi sebab itu kita harus berusaha lah memulihkan negara kita ini. Khusus macam sekarang ni, macam di Johor. Buat sajalah pilihan raya. Dan kalau boleh, buat saja pilihan raya umum. Itu je selesai masalah saya rasa. Biar rakyat menentukan. Kita memilih sebuah negara yang demokrasi saudara. Aduh, saya letih lah tengok keadaan. Saya bukan letih, saya takut. Saya bimbang. Apa nak jadi pada kemakmuran negara daripada 2. Tapi semuanya 2. Dan hari ini saya nak beri pencerahan tentang kedudukan kursi Parlimen di Muar. Kursi Parlimen di Muar P146. Jumlah pengundi ada 50,000 setakat ini. Itu menurut daripada data yang lepas. 50,843. Saudara, jika berlaku sesuatu dalam Facebook, lagi ke Instagram saudara ya. Senang aja, tekan aja Instagram. Saya dapat kita teruskan. Saya nampak sebab mereka kadang-kadang mereka tak tahulah siapa yang buat, tiba-tiba hilang.
Jadi saya terus memberi pencerahan, tak dapat daripada Facebook, pergi ke Instagram. Jika gangguan di Instagram, lari balik ke Facebook. Jadi dua connection yang berbeza. Jadi di Muar, pilihan raya dulu, Syed Saddiq dapat 22,000. Calon daripada Barisan Nasional, Dr. Razali dapat 15,000. Kalau mengikut dari perkiraan undi, memang sukar. Tapi kerana di Muar tu macam mana juga berlaku di kawasan Ledang. Pengundi bukan Melayu tinggi. Saya tak tahu macam mana akan berlaku, macam mana aliran pemikiran pengundi di Muar. Tapi bagaimanapun saya melihat di Maharani misalnya. Dulu kubu UMNO. Tapi sudah tewas apabila Datuk Asyari Mat Sarip cuma dapat 6,731. Berbeza dengan Nur Hayati Bacik daripada Parti Keadilan, PKR. Dia dapat 12,000. Bukan sikit saudara. Besar dia punya undi tu. Jadi untuk dapat menang tu sukar. Sebab itu saya kata, kenapa kata UMNO ni mana tamak kuasa? Kalau bertanding dia tengok dalam kursi Maharani, dari segi angka, dari segi fakta, data, besar kemungkinan PKR boleh menang. Dia nak tuduh UMNO pasal apa pula? Saudara, cuma macam di Sungai Balang. Sungai Balang pun dalam kritikal. Sebab calon kita dulu, Datuk Zaitun Ismail dari Barisan Nasional dapat 8,022. Mengalahkan calon daripada PKR, Naim Jusri, 7,848. Itu lebih kurang 160 undi saja majoritinya saudara. Dan calon berlepas dapat 3,146. Kalau dua-dua bercampur begitu, tumbanglah Barisan Nasional. Mana datangnya kata UMNO Barisan Nasional tamak kuasa? Kita nak pulang balik kerajaan ni, kuasa mengundi ini, memutuskan supaya rakyat memutuskan. Di Parit Sulong memanglah itu kawasan kubu UMNO. Ini tempat Datuk Noraini, Ketua Wanita UMNO Malaysia. Pilihan raya dulu, beliau mengutip 24,481 undi. Itu parlimennya. Menentang Anis Afida daripada PKR, 18,140. Tapi jangan lupa, calon PAS di situ, Ahmad Rosli Bahari dapat 7,148. Kalau PAS campur dengan PKR, 18 campur 7, dia ada 25,000, kalah kita. Sebab itu saya kata, macam mana datangnya yang kita ni mabuk kuasa? Di Semarah misalnya, Saudara Muhammad Ismail Roslan dapat 12,521. Tapi saudara Kuzan Abu Bakar PKR juga dapat 12,619. Jadi jumlah majoritinya terlalu sedikit, iaitu sekitar dalam 92 undi ya saudara. 12,619 tolak 12,521, 908, 19, 98. 98 lah. 98 majoriti saja di kawasan Semarah. Calon PAS dapat 4,314. Kritikal. Tapi kita yakin bahawa kawasan ini boleh menangi. Begitu juga di Sri Medan. Sri Medan lainlah. Kubu UMNO di Sri Medan, calon Barisan Nasional Zulkarnain Kamisan, dia dapat 11,000. Jauh meninggalkan calon daripada PKR, Muhammad Haji Omar 5,500 dan Saluddin Rasul daripada PAS 3,238. Kalau dua-dua campur pun mereka pun masih dapat 8,000 lebih saja. Sedangkan calon Barisan Nasional 11,000. Jadi di sini saya katakan bahawa kedudukan kursi-kursi di Johor itu bukanlah mestinya UMNO Barisan Nasional akan menang semua, tidak. Lihat saudara di Air Hitam. Contoh di Air Hitam, Parlimen Air Hitam, calon daripada Presiden MCA, Wika Siong cuma dapat 17,076 undi. Johor ni bukanlah semestinya 100%, walaupun Johor itu adalah kubu UMNO. Dalam pilihan yang lalu, banyak kursi-kursi yang UMNO Barisan Nasional kalah di tangan PKR. Jadi calon PAS memanglah banyak sangat-sangat yang hilang awang pertaruhan. Begitu juga di kursi Yomping, kawasan Don N19 Yomping, calon PKR dapat 12,000. 12,307, calon Barisan Nasional 7,000. Jauh tinggal saudara. 5,000 lebih, mana nak cari dia punya majoriti. Cuma di Semarang, ini UMNO Barisan Nasional punya. Itu Dato' Haji Samsul Bahari, dia dapat 10,751. Mengalahkan calon PKR Zais Ma'akil 4,900. Calon PAS dia dapat 2,423. Jadi kalau dia campur dua tu pun masih lagi tidak mampu untuk mengalahkan calon Barisan Nasional. Ini dari segi data yang dapat saya yang lepas. Bagi kursi Parlimen Seri Gading, saudara P149, Timbalan Menteri daripada UMNO tewas di Seri Gading, itu Datuk Aziz Kaparawi. Beliau dapat 18,223 undi saja. Dan ditewaskan oleh Datuk Dr. Syahrudin Saleh daripada Parti Keadilan PKR, 21,511. Tak silap saya, Datuk Syahrudin ini daripada Parti PBM. Tapi mereka bertanding atas tiket PKR, dia dapat 21,511. Bagaimanapun saya berkeyakinan bahawa PKR
mereka bertanding bawah PKR kali ini tidak lagi bersama dengan PBM. Ruang untuk UMNO menang itu ada, sebab itu ini menimbulkan ketakutan kepada mereka yang jugalah sebelum habis tu. Ini daripada di kawasan mana, di Seri Gading. Jadi di Seri Gading ada 2 kerusi Dewan Undangan Negerinya. Sambungan tadi silalah layari Instagram ataupun sebentar nanti admin untuk YouTube akan masukkan, insya-Allah saya dapat laporan sepenuhnya apa yang saya lontarkan pandangan saya. Saudara, cuma setengah ni sebelum tu saudara Muhammad Arba'in Jani dia kata negara demokrasi untuk 2020-an kita teruk. Betul lah saudara Norba'in, dia kata apa tadi? Sebab ini semuanya kemaruk nakkan kuasa balik. Itu keadaannya saudara. Jadi Musangking dia kata UMNO takut nak buat parlimen. Kita bukan takut nak buat parlimen, memang kita hendakkan ini parlimen dibubarkan. Memang sekarang ni banyak sangat gangguan sekarang ni saudara. Tapi bagaimana saudara, bertabahlah. InsyaAllah kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.